Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita berdoa di masa Jumat besar. Bismillah, qira'atul hidayah bi sayyidina Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Pada petang Jumat malam Sabtu yang bertuah ini, kita bersama-sama di dalam surah Wadu, bersama-sama menyambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Agung dalam dunia Islam, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qusi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemanfaatan daripada keberkahan Imam Al-Ghazali dan daripada keberkahan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan in qulta nama bidayatul hidayah. Ya Allah, tuan-tuan, di kitabnya tuan-tuan boleh buka buku surat 8 kemudian yang bawah saya. Surat 8 kemudian yang bawah. Sebelum saya baca Arab, saya baca baik itu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu bidayatul hidayah? Yaitu permulaan jalan menuju hidayah. Apa itu permulaan jalan menuju hidayah? Agar dapat aku mencubanya bagi diriku. Kata Imam Al-Ghazali, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah, hidayah itu dia ada takwa yang zahir dan ada nihayatul hidayah, yaitu kesudahan jalan hidayah. Itu ialah takwa yang batin. Dan surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang menyediakan dirinya untuk bertakwa. Dan takwa itu terbagi pada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, yakni menaikkan segala perintah Allah, melaksanakan ketaatan. Adapun takwa yang kedua yaitu menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, yakni meninggalkan kemaksiatan. Maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan serba ringkas. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan qulta nama bidayatul hidayah yujarriba biha nafsi. Ada kitab Bidayatul Hidayah yujarrib nafsahu bihi. Fa'alam anna bidayataha zahiratut taqwa wa nihayataha batinatut taqwa. Idan al-zahirat taqwa wal batinat taqwa. Ada bidayat hidayatul insan. Ketahuilah olehmu, sesungguhnya permulaan hidayah itu adalah takwa yang zahir. Dan nihayatul hidayah, penghujung daripada hidayah adalah takwa yang batin. فلا عاقبة إلا بالتقوى. إذن الفائدة كلها بالتقوى. الغنيمة، العاقبة الغنيمة. لا غنيمة إلا بالتقوى ظاهرا وباطنا. Maka tidak ada akibat, yaitu tidak ada faedah dan tidak ada keuntungan, melainkan hanya dengan bertakwa. Kalau kamu ingin beruntung, nak beruntung hanya dengan takwa. ولا هداية إلا للمتقين الموصوفين بالهداية الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم وهم أهل التقوى. Dan tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, melainkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang disifati memperoleh hidayah menuju kepada jalan yang lurus yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. ولهذا كانت الوصية بالتقوى وصية الله الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين من قبلكم أيضا أن اتقوا الله. فجعلها الله وصية لجميع الأمم من آدم عليه السلام
ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin yang bahagia rahimakumullah, begitu pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa itu sebagai wasiat. Allah memberikan wasiat kepada seluruh umat manusia. Karena Allah memberikan mereka wasiat agar bertakwa bukan hanya kepada zaman kita, tapi untuk orang yang terdahulu daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman hari ini. Nasihat Allah, wasiat Allah, pesan Allah kepada seluruh umat manusia dan seluruh makhluk Allah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menunjukkan kepada kita pentingnya bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum an ittaqullah." Telah kami berikan pesan, telah kami berikan wasiat kepada kamu semua, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kamu dan orang sebelum kamu pun kami telah beri nasihat itu. ولهذا يقولون العلماء إذا قال لك شخص اتق الله لا تغضب. هل قال لك اتقيني أنا؟ أو أمرك أن تتقي الله؟ كل الناس الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والنساء والرجال كلهم مطلوب منهم اتقوا الله. فإذا قال لك شخص اتق الله يذكرك فقط بالواجب عليه التذكير وليس يأمرك، لا هو واجب عليه قال لك أو لم يقل. Karena itu hadirin hadirat, kalau ada orang jumpa kita, patut cakap dengan kita, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan marah, jangan tersinggung. Kau ni lebih lepas-lepas juga nasihat aku, kau ustaz pun bukan. Jangan tuan. Kalau ada orang nasihat kita takut sama Allah, jangan marah. Melainkan kalau cakap takut sama aku, kau takut dengan aku, aku nak marah tak bukan tuan. Dia cakap takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jangan marah hadirin hadirat. Kenapa? Karena semua umat manusia, tak peduli kamu orang nakal, kamu orang baik, bahkan kalau kamu nabi, rasul, kesemua di antara kita memang dituntut, diminta agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban semua di antara kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang nasihatkan kita, ingatkan kita, takutlah kamu kepada Allah yang paling baik. Dia nasihatkan kita supaya takut sama Allah, maka itu sebenarnya bukan dia perintahkan kita, bukan dia nyuruh kita, bukan dia nasihat kita. Dia mengingatkan kita akan kewajiban kita. Jadi itu jangan marah. ولهذا في القرآن الكريم ذم الذي لا يقبل الوصية بالتقوى، لا يقبل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. معنى أنت تأمرني أتق الله. نعم أنت تتقي الله مثل غيرك من الناس. إذا قيل له اتق الله لا يستمر في الإثم ويستمر في المعصية، لا يقبل النصيحة. Karena itu hadirin hadirat, dalam Al-Quran ada celaan bagi orang-orang yang bila diberi perintah, diberi nasihat supaya bertakwa, dia tak nak terima. Kata Allah SWT, wa idza qila lahum taqillaha akhadathum al-'izzatu bil itsmi. Orang-orang yang celaka ini, kata Allah, apabila orang memberi nasihat kepada dia supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam diri dia ada kebongkakan, ada kesombongan, sehingga dia berani membuat dosa kepada Allah. Ada apa kau suruh aku takut sama Allah? Macam ni kau memang kau tak kuat sangat. Kau ni hebat sangat, kau nak nasihat aku. Macam tu tuan-tuan. Dia tak terima orang nasihat takwa kerana izzah, kerana sombong bongkak yang ada dalam diri dia. Dan itulah dia berterusan di dalam berbuat dosa. Andaikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut betul kepada Allah, dia percaya dia tidak akan berterusan melakukan dosa. Dan yaqul Sayyidina Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala fi diwanih taqwa ilahal alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marji', fid dunya wal marji', ay fil akhirah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, di dalam salah satu syair beliau mengatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini, adalah satu keagungan, satu kemuliaan. Yang mulia itu siapa? Orang yang takut sama Allah dan bertakwa sama Allah. Kata Imam Al-Haddad juga adalah merupakan hirzun, penjagaan, pemeliharaan untuk kamu, sama ada di dunia maupun di marja'i, di akhirat. Nak selamat di dunia, nak selamat di akhirat, kata Habibullah Haddad, adalah dengan bertakwa kepada Allah. قال الحدث بعد هذا فيها من الدارين الغنى الحقيقي غنى المتقين. إذا كان متقي فهو غني في الدنيا وغني في الآخرة. Selanjutnya adalah Habibullah Haddad beritahu, kalau kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kau akan
memperoleh kekayaan di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Jadi ada orang kaya yang sejati, orang kaya yang hakiki yang sebenarnya, ada orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul-betul kaya yang sebenarnya kaya. ويذكر العلماء في السيرة النبوية مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان يمزح ليس كل الوقت جد. فجاء إلى بلال من الخلف. بلال لا يعرف، فجاء النبي فجأة من الخلف ووضع يده على عيني بلال، غطى على عين الخلف. مجرد أن وضع النبي يده على عين عرفة، هذه يد رسول الله، عرفه باليد مباشرة. فصار النبي ينادي: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري؟ صار حر، قد اعتقه سيدنا بكر الصديق. فصار النبي ينادي: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله إني كاسد. كاسد معنى لا أحد يشتريه، ما في أحد يرغب في الشراء في عبد اسمه بلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المتقي ليس بكاسد، المتقي ثمنه غالي كثير جدا. Ya, hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Sebagian ulama menceritakan tentang berguraunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadirin hadirat Nabi SAW ini bukan setiap waktu 24 jam serius saja. Tepat dia muka galau itu tidak. Baginda Nabi juga ada waktu-waktu baginda itu bergurau dengan tuan-tuan. Ini kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW. Satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Abi Rabah, atau riwayat yang mengatakan sahabat yang berdua. Maka Nabi SAW datang kepada Sayyidina Bilal dari mana belakang. Bilal tak perasan ada Nabi SAW dekat belakang. Bila ada Nabi dan dekat daripada belakang Bilal, Nabi pun tutup mata Bilal daripada belakang. Akhirnya Bilal tak tahu siapa yang serkap dia daripada belakang. Dan bila rasakan kelembutan tangan Nabi, wanginya aroma tangan itu yang semula jadi, dia rasa tahu akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang sewangi ini tangannya, tak ada orang selembut tangannya seperti tangan ini, mesti tangan baginda Rasulullah kan tujuan alam dunia akhirat. Bila Nabi SAW dah tutup pada dia dari belakang, Nabi cakap dengan orang ramai, ini hamba saya, ini hamba saya nak jual kata Nabi. Siapa nak beli? Ayo mari, murah, apa ini saya mau jual. Saya nak jual, siapa mau beli ini hamba. Bila Nabi SAW nak jual dia memang hamba dulu, tapi dia dah bukan hamba lagi, dia dah merdeka. Kerana dia telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi bergurau, Nabi bergurau. Kata Bilal, ya Rasulullah, jangan jual saya. Sia-sia buat penat daripada jual saya. Saya ini tak laku. Saya ini dah rosak dah. Expired date dah semua bergerak dah. Expired kasih rosak dah. Sia-sia dia buat jual saya. Saya ini tak ada apa-apa, tak ada harga langsung, tak ada seorang sudi nak percaya ya Rasulullah. Kata Bilal bin Abi Rabah. Nabi SAW dia dengar kata-kata Bilal, aku ni keras, aku ni dah expired date, aku ni tak ada harga. Kata Nabi, wahai Bilal, tidak seperti itu. Demi Allah, kamu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan murah harganya. Orang yang bertakwa bukan expired date. Orang yang bertakwa yang paling mahal, yang paling indah, yang paling hebat first class, kata baginda Rasulullah SAW ini orang yang bertakwa. هذا يقول والتقوى يقول الإمام الغزالي رحمه الله عبارة عن امتثال أوامر الله. إن أوامر كثيرة: الصلاة، الصوم، الزكاة، بر الوالدين، صلة الرحم. كل هذه الأوامر الموجودة في كتب العلم أكثر الناس يعرفونها، إذا يمتثلها. قال العلماء: وإذا أراد كمال الامتثال يمتثلها حبا لله، يمتثل أوامر الله مع الحب. إن الله ما أمرك إلا بمصلحته، فيمتثلها حبا لله سبحانه وتعالى. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan adapun takwa itu adalah sebuah ibarat, gambaran daripada menjunjung tinggi perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi apa itu takwa? Takwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maksudnya apa dia? Junjung tinggilah segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Tuan Syekh, perintah-perintah Allah ini sangat banyak. Ada sembahyang, ada puasa, ada bakti mak bapak, ada waliden dan lain-lain, banyak tak tu tuan-tuan. Dan kebanyakan di antara kita semua tahu ini diperintah oleh Allah. Siapa yang tak tahu sembahyang wajib? Semua tahu. Siapa yang tak tahu puasa itu Allah suruh? Allah tahu semua kan? Ada subhanallah, bakti mak bapak, subhanallah, semua tahu. Karena itu, dan bila kita tahu kata Tuan Syekh, minta dia menaikkan perintah Allah SWT.
Tetapi hadirin hadirat ini dipanggil apa dia tuan-tuan? Kita melaksanakan perintah Allah dan kita bertakwa. Tapi ada yang lebih sempurna daripada itu. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Kita menjunjung tinggi melaksanakan segala perintah Allah bukan kerana terpaksa, bukan kerana asal buat saja. Tapi kerana kamal hub, cinta betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sembahyang, kenapa dia sembahyang? Oh, kerana saya sembahyang, kerana saya dipaksa oleh agama. Kenapa saya sembahyang? Kalau saya tak sembahyang, saya terdapat dalam neraka. Bagus tak? Bagus. Tapi ada benda yang lagi bagus daripada itu. Apa dia? Kenapa kamu sembahyang? Kerana saya sangat cintakan Allah. Karena saya sangat sayangkan Allah. Saya rindu sama Allah. Kalau saya sembahyang, saya macam hidup bersama orang yang saya cintai, yang saya kasih. Nah, ini takwa yang paling sempurna tuan-tuan. Kita tunai segala perintah Allah kerana apa? Kerana kita sayangkan Allah, cintakan Allah. Dan kita tahu tidaklah ada perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita, melainkan di dalamnya ada maslahat, ada kebaikan untuk kita. Kalau tak ada kebaikan, Allah tak suruh kita bangun subuh-subuh tuan-tuan. Orang baru tidur nyenyak ni, baru tidur nyenyak ni, tapi Allah suruh bangun kamu sembahyang subuh. Allah perintah itu kerana Allah tahu ada kebaikan yang besar yang kamu tak faham mungkin di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. قال سيدنا الشيخ عبد العزيز الدباغ رحمه الله تعالى في كتابه الإبريز أضر شيء على المسلمين والمسلمات أنهم يحضرون العبادات على سبيل العادة. صارت العبادة عادة. يحضر لصلاة الصبح. لماذا تحضر الصبح؟ أنا معتاد كل يوم، لكن لا يستحضر في تجديد نيات عظيمة جدا. أنا أحضر لصلاة الصبح حتى أتكلم مع ربي، حتى أقابل ربي، وهكذا يكون عنده نيات عظيمة جدا في حضوره لأي عبادة، وليس على سبيل العادة، ولكن يكون من الداخل في قلبه حب عظيم جدا للعبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا غير قال الناس النيات وأصبحوا يحضرون العبادات بنية حب الله، بنية التقرب من الله، أن تظهر عليهم أنوار العبادات سريع جدا. ولم تتأخر أنوار العبادات على المسلمين والمسلمات إلا أنهم غيروا العبادات وصارت العبادة على سبيل العادة. صحيح يسقط عن الإنسان الإثم، الإثم يسقط لأنه عمل العبادة، ولكن نور العبادة وفائدة العبادة لا تظهر عليه. Hadirin hadirat yang bahagia rahimahumullah, seorang ulama besar wali Allah yang terkenal, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh rahimahullah, di dalam kitab yang berjudul Al-Ibris, beliau berkata, perkara yang paling berbahaya bagi umat Islam adalah apabila mereka masuk di dalam mengerjakan ibadah, mereka melakukan segala ibadah itu kerana atas dasar dan jadi kebiasaan. Kenapa kamu sembahyang subuh? Jadual saya memang bangun pukul 5.30. Lalu jadual saya setiap hari. Rutinitas saya, rutin saya setiap hari. Saya malam rutin. Ini benda yang paling bahaya. Kata umat Islam, kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, kita buat segala sesuatu kerana asal ada Kristian saya, biasa saya tak biasa macam tu. Kenapa kamu tak mengingat raya? Saya tak biasa di sana. Kita tinggalkan Rasul bukan kerana tak Allah, tapi kerana saya tak minat. Katanya hobi saya, hobi saya bukan mati, ada ekor tunjuk. Ini tak bagus tuan-tuan. Ini perkara yang bukan bagus sangat. Ini bagus tapi bukan benda yang paling bagus. Ini bahaya. Kerana perkara mereka melakukan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana jadual mereka, aktiviti mereka, kebiasaan mereka, hobi mereka. Yang sepatutnya apa dia tuan-tuan? Kita apabila melakukan ibadah, setiap kali kita nak buat ibadah, kita kena perbaharui niat kita. Kita perlu menghadirkan niat. Kenapa kamu sembahyang subuh? Saya sembahyang subuh kerana saya ingin bertemu dengan Tuhan saya yang mencipta semesta alam. Saya melaksanakan solat subuh supaya saya dapat bercakap-cakap dengan Allah Tuhan semesta alam. Kerana saya rindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pasang niat macam tu. InsyaAllah kalau kita berbuat segala sesuatu ibadah dengan niat yang seperti itu dan cintakan Allah, kata Tuan Syekh Abdul Aziz bagi tahu akan tampak, akan zahir cahaya ibadah dalam diri kita. Faedah ibadah akan ada dalam diri kita. Kita hari ini semua sembahyang 5 waktu. Saya tak pasti. Katanya sembahyang itu menghalang seseorang daripada buat dosa. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa pasal hari ini anak kita sembahyang tapi masih dinakal? Apa pasal kita hari ini sembahyang, tapi sembahyang kita tetap juga kita masih tetap jalan terus tuan-tuan. Kenapa sembahyang kita tak halang kita daripada dosa? Kerana cahaya ibadah tak
muncul, faedah ibadah tak muncul. Kenapa faedah ibadah tak muncul? Kan saya ibadah. Kenapa faedah sembahyang tak muncul? Kan saya sembahyang. Kerana kamu sembahyang atas dasar kebiasaan. Kerana jadual, kerana rutin kamu saja. Kamu tak pasang niat yang betul. Setiap kali nak sembahyang, niat hadir ke Nabi. Aku sembahyang ini kenapa? Aku nak menghadap Allah, aku hadis masalah. Aku nak bercakap-cakap dengan Tuhan. Aku rindukan Allah Subhanahu. Nah, kalau itu yang kita buat, sasarannya ibadah, cepat sekali cahaya-cahaya ibadah akan muncul, faedah-faedah ibadah akan muncul dalam diri kita. ولهذا كان سيدنا الوالد بن حسن عبد الصابر رحمه الله تعالى ونفعنا به عندما اولاده يركبون معه بالسياره ويخرجون الى درس العلم. درس العلم طاعه لله عباده. يقول احد اولاده من حين نخرج من البيت الى ان نصل الى مكان الدرس في السياره تنقيب نيات حضور الدرس. نوينا النظر إلى وجود إخواننا المسلمين أن الموجودين في المجلس، أي مجلس كان، مجلس كبير أو مجلس صغير، أن كلهم مسلمين. النظر إلى وجوه المسلمين طاعة لله عبادة. كما أن كان الحبيب علي بن شهاب رحمه الله تعالى يقول: النظر إلى وجه الكافر يقسي القلب. وذكر ذلك الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في بعض كتبه. إن أنت تعكس الأمر، النظر إلى وجوه مباشرة طلبة العلم، إلى وجوه المسلمين جزء من العبادة. مصافحة عبادة. إذا ليس لا تجعلها عادة أو معتاد نتصافح بعد الصلاة، لا، هذه عبادة. إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت ذنوبهما، أي سقطت ذنوبهما كما تتساقط أوراق الشجر، ويكون الثواب والأجر لأكثرهما بشرا. تصافح ويبتسم لا يريد أن يراك ولا يتكلم معك. الحسنات عنده أقل، مجرد ابتسامة تزيد الحسنة. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Karena itu Sayyidina Al-Walid Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Syatiri radhiyallahu anhu rahimahu, seorang ulama besar, guru besar kita Habib Hasan Syatiri. Beliau itu setiap kali kalau nak pergi majlis ilmu, majlis taklim dekat Lubang bersama dengan anak-anaknya, naik kereta ke naik apa semua. Maka setiap pagi tuan-tuan, setiap hari nak pergi ke pengajian di Lubang tu bersama anak-anak dia. Dalam kereta dia akan talkinkan anak dia niat-niat untuk ilmu, tuan-tuan. Niat-niat yang baik. Dalam perjalanan dalam kereta lagi. Jadi dia niatkan, saya berniat menuju ke majlis ilmu. Menghadiri majlis ilmu kan satu ibadah, satu kebiasaan, satu ibadah yang baik. Tapi kalau kita tidak niatkan ibadah, kita jadikan sebagai rutin kita sehari-hari, kita jadi rutin saja tuan-tuan. Tapi kalau kita pasang niat dengan niat yang beribadah, jadi ada ibadah tuan-tuan. Maka harus saya ajarkan niat pada anak-anak saya. Sahaja aku, ada juga sahaja aku salat fardu, ada macam tu. Sahaja aku, anak berikut sahaja aku menghadiri majlis ilmu, supaya menunaikan perintah Allah, dan saya niat menghadiri majlis ilmu, supaya saya dapat melihat wajah orang-orang muslimin yang ada di majlis taklim. Apa sahaja? Tuan-tuan tadi ada niat ke? Hadir majlis ilmu tu saya pergi sekolah ni nak jumpa pengurusi, nak jumpa Pak Imam, Pak Bilal, nak jumpa Tok Syekh. Ada pasal niat? Tak pasal niat kan? Kali kita tak ditargetkan. Kan itu cahaya ibadah kita tu walaupun ada tapi tak tahu, tak terang tuan-tuan. Biasa akan ada anak dia, betul tak? Tok tengok wajah orang muslimin, ibadah tuan-tuan. Dia ada keberkatan dia. Seperti mana Al-Habib Alami bin Abdullah bin Shihab mengatakan, satu orang ulama besar Hadramut juga mengatakan, an-nazar ila wajhil kafir yuqassil qalb. Melihat wajah orang kafir, melihat saja tak ada keperluan kamu tak berjual beli, kamu saja tengok muka orang kafir. Laki tengok orang laki muslim tengok wajah orang kafir, itu walaupun tidak haram tapi mengeraskan hati. Kamu rajin tahajud jadi malas tahajud. Gara-gara apa? Kebanyakan tengok wajah orang kafir. Nah, begitulah sebaliknya. Kalau tengok wajah orang kafir saja boleh menggerakkan hati. Apalagi begitu pula lah sebaliknya, apabila melihat wajah orang-orang Islam, melembutkan hati, melunakkan hati. Begitu pula hadirin hadirat. Kita kalau pergi ke majlis ilmu, dan juga kita juga pasang niat supaya apa dia? Saya hadir majlis ilmu juga supaya nanti lepas majlis ilmu dapat berjabat tangan, bersalam-salaman. Bismillah.
Lepas bersalam-salam berjabat tangan, itu kan biasa kebiasaan kita, ada istiadat kita kat negeri Melaka dan kebanyakan negeri-negeri di Malaysia ni. Apabila kita lepas sembahyang, kita pun akan apa dia? Sallallahu ala Muhammad. Betul tak? Salam tangan. Nah, tuan-tuan ada niat ke ini? Ketika salam-salam kenapa? Ada biasa jadual, ada istiadat. Kalau setakat ada istiadat ni dapat ada istiadat ini tuan-tuan. Tapi kena pasang niat. Kenapa? Saya ni nak berjabat tangan, saya nak hadir majlis ilmu, nak hadir kat surau ini, nanti lepas lain saya nak berjabat tangan. Kenapa? Kerana ikut sunnah Nabi SAW. Bukankah dalam hadis baginda Nabi SAW bersabda, apabila dua orang Muslim bertemu, dan ketika mereka saling bertemu, mereka berjabat tangan sama mereka, nescaya kata Rasulullah berguguran dosa keduanya. Saya dah lama tak jumpa tuan. Saya jumpa tuan. Assalamualaikum. Berjabat tangan. Lepas saja tangan, dosa saya, dosa kamu gugur terus. Sama macam pokok-pokok menggugurkan daun-daunnya ketika angin kencang di depan. Dan yang paling banyak dapat pahalanya dan yang paling banyak dosanya dipadamkan ada orang yang ketika berjabat tangan, muka dia yang paling banyak senyum. Nah, yang banyak senyum, apa kabar? Senyum. Itu yang paling senyum, yang paling indah wajah, yang paling banyak dosa dipadam dan paling banyak dapat pahala. Bagaimana tuan-tuan? Jadi pasang niat itu semua. InsyaAllah kita semua pasang niat, kita akan dapatkan keberkatannya. Amin. إذا التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. النواهي الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى. وسميت التقوى لأنها تحفظ الإنسان، تقي الإنسان أي تحفظه من المصائب الدينية والمصائب الدنيوية. Selanjutnya Imam Al-Ghazali bagi tahu makna daripada takwa itu. Yang pertama tadi menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang dikatakan bertakwa itu apa dia? Menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yakni menjauhi segala perkara yang Allah SWT telah haramkan. Takwa itu Allah pesan wajib kepada kita agar bertakwa. Tuan-tuan, bila dia terjemahkan takwa itu, apa makna takwa? Takwa itu maknanya adalah menjaga. Waqayati wiqayatan takwa. Itu salah satu maknanya macam tu. Karena itu hadirin hadirat yang bagi rahmatullah, bertakwa kepada Allah dinamakan dengan takwa kerana apabila seseorang bertakwa kepada Allah, takwanya akan menjaga dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dia daripada segala keburukan. فمن أراد أن يعيش حياة سعيدة، الحياة السعيدة مع أصحاب التقوى ليس مع أصحاب الغنى. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في المصائب التي تنزل على الناس بشكل خاص وبشكل عام: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب التي تنزل بالإنسان هو سبب عمله، ولو أن الله سبحانه وتعالى يعاقبنا على قدر المعاصي التي عملناها سوف نهلك سريع جدا. لذا قد يعفو عن كثير من الأخطاء لا يعاقبنا عليها، يعاقبنا على البعض فقط لعلنا نرجع إليه سبحانه وتعالى. Ya hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah. Kalau kamu kata Tuan Syekh ingin hidupnya bahagia, nak hidupnya tenang, tenteram, bahagia, betul, happy hidup kamu, bukanlah kamu mesti jadi orang kaya saja. Karena hidup yang bahagia itu tidak pasti ada pada orang yang suka, yang kaya. Tapi kalau kamu ingin memperoleh hidup yang bahagia hanya pada orang-orang yang ahli takwa, orang yang bertakwa kepada Allah SWT sahaja yang hidupnya akan bahagia. Kalau dia miskin pun, kalau dia bertakwa dia bahagia. Apalagi kalau dia kaya, dia bertakwa pun dia bahagia, tuan-tuan. Jadi penting sangat kita kepada Allah SWT untuk bertakwa. Hadirin hadirat, musibah yang menimpa kita, problem yang menimpa kita, krisis yang melanda kita atau melanda secara umum, musibah secara khusus atau musibah secara umum, krisis yang menimpa keluarga kita atau menimpa negara kita atau dunia ini, kesemuanya penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah kerana penyebabnya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita kena musibah, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau kita cek balik, aku salah, aku kena musibah, aku salah, aku kena fitnah orang, aku kena tangkap orang, masuk penjara pun, aku tak buat salah, kenapa aku masuk dia, contoh kan. Kalau kamu cek ini kamu kena musibah, mesti ada dosa yang pernah kamu buat. Nah, hadirin ini Allah SWT jelaskan kenapa kamu kita dilanda banjir, kan kita dah baguskan kamu, kenapa
banjir. Kalau kita cek mesti orang kampung tu ada buat dosa. Ada buat kesalahan. Ini bukan cakap buat cek. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah bagi tahu, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydin nas wa ya'fu 'an katsir." Allah sebut, apa sahaja yang menimpa kamu hikmat manusia. Daripada musibah kecil, musibah besar, krisis dalaman, krisis luaran, krisis umum atau khusus, kesemuanya gara-gara penyebabnya apa dia? Apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kamu, oleh dosa-dosa yang kamu perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, wa ya'fu 'an katsir. Walaupun begitu Allah memaafkan banyak perkara-perkara buruk yang kamu buat. Hadirin hadirat yang hadir rahimahullah. Andai kan Allah bermuamalah dengan kita, Allah berkira-kira dengan kita, Allah tengok kalau banyak dosa kau buat, banyak musibah kau dapat. Sikit dosa kau buat, sikit musibah kau dapat. Andai kata Allah bermuamalah dengan kita, supaya itu ikut matematik, ikut sifir, buat 2 dapat 2, buat 4 dapat 4. Tuan-tuan, memang biasa kita tuan-tuan. Berapa banyak dosa kita tuan-tuan buat satu hari beratus dosa. Tapi musibah yang menimpa kita ada beratus ke? Sekarang tak ada kan? Karena itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa ya'fu 'an katsir. Walaupun begitu, kata Allah, kamu dapat musibah karena dosa yang kamu buat, tapi banyak dosa-dosa kamu yang lain aku maafkan, kata Allah. Aku tak kasih kamu musibah, tapi ada sikit saja yang aku bagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Membawakan makna apa dia? Kalau kita tak nak kena musibah, kalau kita tidak hidup, tak nak hidup sengsara, bertakwalah kamu kepada Allah, tunai perintah Allah, jauhi larangan Allah, insya-Allah kamu akan hidupnya bahagia selama-lamanya. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله في بعض كتبه نحن الآن كثير مننا ينطبق علينا قول الغزالي، يقول كثير من الناس يفعل معاصي ويترك واجبات ويفعل المعاصي لا يقول الحمد لله ما في مصيبة. كيف ما في مصيبة؟ فلما كسبت يقول لا توجد مصيبة. يقول الغزالي رحمه الله تعالى أعظم مصيبة بعد الكفر، لأن الكفر أكبر مصيبة بالنسبة للمسلم، قساوة القلب وجمود العين. هذه مصيبة، ما في خشوع، القلب قاسي كالحجر، يقرأ القرآن، يسمع الإنشاد، يسمع المولد، يسمع القرآن الكريم، ما في تأثر. هذه مصيبة، القساوة القلب وجمود العين. Hadirin hadirat yang hadir rahimahumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam sebagian kitabnya yang lain, beliau ada menyebutkan satu fenomena atau satu gambaran yang memang kita tengok memang seperti yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini, yang topik alaihi an-nas, memang betul-betul terlihat bersama kita. Tadi kan kita bacakan Al-Quran, tidak ada satu musibah yang menimpa kamu melainkan gara-gara dosa tangan yang telah kamu perbuat oleh tangan kamu atau anggota badan kamu. Saya itu selalu buat dosa. Saya tak pernah pergi sembahyang masjid. Saya tak pernah berkenan perintah Allah, tak pernah pergi haji umrah. Dosa. Tak ada apa-apa masalah pun. Tak ada apa-apa problem pun. Hidup saya bahagia. Harta saya makin melimpah pula. Peniaga saya makin kaya raya. Betul tak? Saya tak ada pergi sembahyang. Saya selalu buat dosa. Saya selalu pergi makan raya. Hari-hari gaji 50,000, tak ada bankrupt. Makin kaya saya ada. Akan ada telepon. Betul tak? Kata tadi Al-Quran, kalau kita kena musibah gara-gara dosa yang kita buat. Ini orang buat dosa tak ada masalah pun, kata dia, tuan-tuan. Sebenarnya kita menurut dia tak kena musibah, tapi kata Imam Ghazali dia dah kena musibah yang paling berat, paling dahsyat. Kenapa hadirin ada musibah, problem yang paling berat setelah seseorang itu dikafirkan oleh Allah. Allah tak izin dia jadi orang beriman, itu musibah paling berat. Tak ada musibah yang lebih. Kalau hari ini kita kena timpa musibah, anak kita kena kanser, mak kita kena sakit jantung, bapak kita kena stroke dan lain-lain, itu kecilnya tak ada masalah apa pun, tuan-tuan. Kalau mereka mati masuk syurga, mereka penyakit pada manusia. Tapi kalau bapak kita murtad, anak kita murtad, Allah jadikan kita kafir, adakah musibah lebih dahsyat daripada itu? Tak ada. Hadirin hadirat bagi rahmatullah, ada orang Islam dia tak sembahyang, ada orang Islam halal buat dosa, tapi dia kata hidup saya bahagia, hidup saya tak ada apa-apa problem pun, dan saya pakai jadi. Walaupun kamu tidak kafir, tapi kata Imam Ghazali, musibah yang paling besar setelah dikafir, seorang menjadikan kafir oleh Allah, adalah Allah jadikan hatinya keras macam batu, dan Allah jadikan mata dia beku, tak boleh meneteskan air mata, tuan-tuan. Hatinya keras. Karena itu bila seseorang itu tidak bertakwa kepada Allah, selalu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan pernah sembahyang khusyuk, tuan-tuan. Dia tak akan pernah sembahyang khusyuk. Kalau dia pergi Mekah, tuan-tuan, untuk apa kata orang, untuk jalan-jalan saja.
Tapi orang-orang yang kaya di kononnya kaya, walaupun dia banyak tapi maksiat dia pergilah umrah pergi Mekah. Jadi jalan-jalan dia tulis dia tuan, bukan jadi orang yang beribadah kepada Allah. Kerana apa? Hatinya keras. Ini musibah yang paling berat dari Imam Ghazali. Dan dia tak pernah pun menangis. Bila dengar ceramah ustaz ceramah, dia tak boleh menangis. Pada seronok macam tu dia. Tak ada apa masalah tuan. Bila dia mendengar insyad, mendengar qasidah, mendengar maulid, kalau pakai Syed Asyik baca maulid, dengan indah baca suara, tak dia rasa rindu kat nanti. Yang biasa dia, okey tak dapat, boleh borak, boleh tak dapat tuan. Ini menandakan apa dia? Mata dia beku. Dan Imam Ghazali, musibah yang paling berat yang Allah SWT berikan kepada kita gara-gara kita tak bertakwa setelah kau kafir adalah apa dia? Hati keras dan matanya adalah beku tuan-tuan. لهذا كان بعض العارفين والصالحين في اثناء المحاضره يتكلم مع الحاضرين ويقول متى اخر مره بكيت؟ متى؟ او شهر او شهرين او اسبوع او سنه ما في بكاء ابدا. Karena itu hadirin-hadirat yang bahagia rahimakumullah, sebagian ulama-ulama arifin ketika mereka berceramah, mereka berdakwah kepada orang ramai, dia akan bertanya kepada hadirin, wahai hadir lelaki maupun perempuan, bilakah kali terakhir kamu menangis takut pada Allah Subhanahu wa taala? Bilakah mata kamu terakhir sekali meneteskan air mata kerinduan terhadap Nabi Muhammad SAW? Bila terakhir? Bila terakhir? Bulan yang lalu? Atau 2 bulan lalu dia kali terakhir menangis? Atau tahun lepas? Atau tak pernah nanti langsung? Tuan-tuan. Ini kita tanya diri masing-masing tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan nangis takut pada Allah, nangis rindu kat Nabi Muhammad, nangis takutkan dosa yang kita buat. Bila terakhir kali kita nangis tuan-tuan? Ini menandakan hati kita keras tuan-tuan. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الاعتبار حتى إذا جاءت البكاء ورقة القلب على معنى التقوى. قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فإذا زرت قبر أبيك، زرت قبر أخيك، زرت قبر أصدقائك وتذكرت، تزور بالعبرة وليس بالعادة، وتتذكر هذا الذي كان في القبر، كنت تجلس معه، كنت تأكل معه، كنت تتحدث معه، انتهت حياته. ما حاله الآن في القبر؟ وكيف حالك أنت إذا انتقلت؟ لماذا لا تحزن عليه؟ لماذا لا تبكي على حالته وعلى حالته؟ أو زيارة على حسب العادة، أو لا زيارة أبدا كأنه لن يموت. إذن هذا دليل قساوة القلب وجمود العين على ضعف الإيمان وعلى قلة التقوى. Ya hadirin-hadirat yang bahagia rahimakumullah. Kerana itu hadirin-hadirat, Nabi SAW selalu menganjurkan kita supaya mengambil iktibar, mengambil pelajaran daripada segala perkara-perkara. Dan inilah dia makna daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bila mengambil iktibar, boleh meneteskan air mata, takut kepada Allah, rindu kepada hari akhirat. Kata baginda Nabi SAW, zurul kubur fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kamu ke kubur-kubur. Ziarahlah kamu ke kubur-kubur. Ziarah kubur bapak kamu, ziarah kubur ibu kamu, ziarah kubur istri atau suami kamu. Ziarah kubur, kata Nabi SAW. Kerana menziarah kubur boleh menyebabkan kamu ingat akan hari akhirat. Tapi hadirin-hadirat kita hari ini ziarah kubur bukan kerana kita berziarah kerana nak ambil pelajaran, nak ambil iktiraf, tapi kerana ada kebiasaan. Hari raya orang atas main raya semua buat kita pun pergi lah kubur tu lah. Hari ni orang pergi nak sambut Ramadan kan, bersih-bersih kubur, ramai-ramai terlampau, kita pun pergi juga. Kita ziarahnya kerana ada kebiasaan, ada istiadat dia. Bukan kerana kita nak ambil iktibar. Kerana itu tidak memberikan pelajaran untuk kita. Nabi SAW suruh kita selalu ambil iktibar. Bila kamu ziarah kubur, ziarahlah kamu untuk mengambil pelajaran. Kamu ziarah kubur bapak kamu. Bila kamu ziarah kubur bapak kamu ingat-ingat balik dulu bapak inilah yang suapkan makan kat mulut aku. Ini dulu bapak aku, hidup aku dulu ringan, dulu aku rayakan dia punya birthday dan lain-lain. Ingat memori-memori indah kita bersama orang yang kita ziarah. Itulah kita tengok dulu bapak aku ni gagah perkasa, orang dia bukan pengurusi masjid tadi, dia pengurusi JPKK. Maka tengok bapak tak ada pangkat dan lain. Tapi sekarang ni cuba kamu lihat di dalam kubur bapak kamu, bagaimana keadaan bapak kamu sekarang. Mana kemegahan hidup ini? Mana kenangan-kenangan indah itu semua dahulu? Bagaimana keadaan bapak kamu sekarang dalam kubur? Dan kamu patahkan balik, sekarang aku pun masih hidup. Memangnya aku tak akan masuk jadi seperti ini? Aku tak akan jadi seperti ini. Aku tak akan dikampus oleh tanah.
Namun kubur akan padam, tak disebut lagi oleh orang-orang. Bahkan kubur akan hilang, akan jadi jasad bapa aku sedang dimamah cacing, jasad aku sedang dimamah cacing. Jadi kita pun mengambil iktibar dari penjara kubur. Kali ini tanpa disadari boleh meneteskan air mata rindu akhirat, takut akan dosa-dosa kita. Karena kita pun akan kembali dalam kubur. Kamu nak maksiat silakan, asalkan kamu boleh hidup selama-lamanya. Tapi kita takkan boleh hidup selama-lamanya tuan-tuan. Ada dalam kubur, ada hisab semua. Kita ambil iktibar, insya-Allah kita akan bertakwa kepada Allah SWT. Tapi kalau kita tidak mau iktibar tuan-tuan, ini menandakan bahwasanya tidak ada takwa, bahkan qillatul iman, kurangnya iman yang ada dalam diri kita. التقوى أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي قسمان. وها أنا تنبيه أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى في القسمين جميعا. سيتكلم الإمام الغزالي على الواجبات ثم يتكلم على المحرمات، وألحق قسما ثالثا وآخر شيء القسم الثالث زيادة على الواجبات وزيادة على المحرمات، يتكلم على حقوق الصحبة، لأن الصاحب إما أن يسبب لك فعل الواجبات أو يسبب لك ترك المحرمات أو العكس. Selanjutnya Imam Al-Ghazali bagi tahu maka takwa itu terbagi pada dua bagi tuan-tuan, yaitu apa dia? Tunai perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku kata Imam Al-Ghazali, di dalam kitab ini aku akan ajarkan engkau. Aku akan tunjukkan engkau dengan jumlah-jumlah, dengan pembahasan-pembahasan secara ringkas daripada zahir ilmu takwa di dalam kedua-dua bahagian ini, yaitu imtithal amr dan ijtinabun nawahi secara keseluruhannya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayah ini akan membahaskan, menjelaskan kepada kita tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan pembahasan-pembahasan tentang perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di dalam kitab ini ada bahagian ketiga yang beliau ikutkan, yaitu apa dia hadirin sebagai tambahan-tambahan yang beliau akan bahaskan, itu hak-hak, kewajiban-kewajiban bersahabat dengan sesama kita tuan-tuan. Kenapa Imam Al-Ghazali rahimahullah masukkan pembahasan hak-hak bersahabat di dalam kitab ini? Kerana biasanya kita boleh menegakkan perintah Allah gara-gara ada dorongan daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang baik. Kenapa kita ni walaupun kita baik, apa kita orang baik, apa kita pak lebay dan lain-lain, kita membesar dalam surau batu, tapi bila dah dewasa kita tempat kita kat surau batu, tapi dekat Melaka sebab apa? Biasanya penyebabnya kawan-kawan kita salah pilih kawan. Dan itu di dalam kitab ini setelah Imam Ghazali bahaskan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, larangan-larangan yang perlu kita jauhi daripada Allah, larangan Allah, maka beliau masukkan satu bab lagi, iaitu apa dia? Hak-hak, kewajiban-kewajiban ketika kita bersahabat sesama kita. أنا ألحق قسما ثالثا يعني حقوق الصحبة، اللي يصير هذا الكتاب جامعا، يعني جمع بين حقوق الله وحقوق الناس، مغنيا يغنيك عن كثير من الكتب يمكن تستغني به أو نستغني به إذا طبقناه، والله المستعان. أن يعين الإنسان على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات وعلى القيام بحق الصحبة. Karena Imam Al-Ghazali rahimahullah menyempurnakan kitab ini dengan bahagian ketiga, yaitu hak-hak bersahabat, supaya kitab ini menjadi komplit, menggabungkan antara hak-hak kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita kepada sesama kita hadirin hadirat. Maka dengan adanya kitab ini yang disusun begitu indah oleh Imam Al-Ghazali, menjadilah kitab ini mughni, mencukupi bagi kita. Kalau tuan-tuan nak mencapai jalan selamat, nak berjaya jadi ahli syurga, tuan-tuan pegang saja kitab ini, pelajari kitab ini, amalkan kitab ini, insya-Allah dah cukup untuk kita sampai pada Allah, sampai menjadi ahli syurga Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk dapat bertakwa kepada Allah dengan sesempurna-sempurna takwa. Amin ya rabbal alamin. القسم الأول في الطاعات يتكلم في الواجبات، ثم القسم الثاني في المحرمات، ثم القسم الثالث في حقوق الصحبة. Oke, kita masuk pada muka surat 10 tuan-tuan. Masuk pada muka surat 10. Bahagian pertama di dalam ketaatan. Bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Muka surat 10 kita. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu, yang wajib, dan ada perintah Allah itu hukumnya sunat. Yang fardu ialah modal, yaitu asas-asas perniagaan.
Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan perintah Allah yang sunnah itu dia ialah keuntungan. Dan dengan keuntungan itulah kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ajali ma faradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Rawah ba'dahu al-Bukhari bil-Riqaq. Artinya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang Aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasalah seseorang hamba menghampirkan diri kepada Aku dengan menambahkan amalan-amalan yang sunat setelah mereka selesai melakukan yang fardu-fardu, sehingga dengannya aku akan mencintai orang itu. Maka apabila aku telah mencintai seseorang hamba, menjadilah aku pendengarannya, yang hamba itu mendengar dengannya, dan aku Allah lah yang menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن أوامر الله تعالى تنقسم إلى فرائض ونوافل. يعني فرض الله علينا الفرائض وسن لنا النوافل. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu sesungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Ya, ini ada perintah Allah yang mewajibkan, ada perintah Allah yang tidak mewajibkan tapi hanya sebagai sunnah sahaja. فالفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة. إذن هذا مدح كل للفرض. الأصل رأس المال، أصل التجارة وبه تحصل النجاة. النفل هو الربح، فلا يمكن أن يوجد ربح إذا لم يوجد رأس المال. Maka ibadah-ibadah fardu, perintah-perintah Allah yang wajib itu dia adalah merupakan seumpama modal. Kalau orang berniaga, dia punya modal itu ibaratnya ada sembahyang fardu atau amalan-amalan fardu. Dan dengannya lah dia adalah akan terhasil keselamatan. Seseorang kalau nak selamat, dia kena buat perintah-perintah yang wajib yang Allah perintahkan kepada dia. Sedangkan an-naflu, amalan sunnah, perintah-perintah sunnah itu adalah merupakan keuntungan ataupun dia punya benefit atau apa. Seseorang tidak akan dapat sesuatu benefit waktu dia berniaga. Dia tidak akan memperoleh keuntungan kalau dia jauh-jauh hari tak ada modal. Modal aja tak ada, mana nak untung? Orang boleh untung kalau apa dia? Kalau ada modal, orang ada modal tu dia dapat untung, dapat rugi pun ada untuk tuan. Apalagi orang yang tak ada modal, untung jangan mimpi lah tuan. Kamu nak dapat keuntungan di akhirat tapi kamu amalan fardu yang merupakan modal kamu tak buat, apa cerita? Nah, macam tu ibaratnya. والنفل هو الربح وبه الفوز بالدرجات. لهذا يقول العلماء الفرض سبب في دخول الإنسان الجنة، والنفل سبب في الدرجات، أن يكون وسط الجنة أعلى الجنة. هذا سبب. النوافل ترفع بعد ذلك مقامه في درجات الجنة. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, dan dengan mengerjakan ibadah sunnah itulah seseorang akan memperoleh derajat-derajat yang tinggi di dalam syurga. Dan itu ulama-ulama bagi tahu. Kalau kamu ingin masuk syurga sahaja, yang penting masuk syurga, maka kamu wajib melakukan segala perintah-perintah yang wajib. Salat 5 waktu buat, haji seumur hidup sekali buat, zakat dibuat, sedekah tak lain tak mau. Yang zakat tadi buat contoh macam tuan-tuan. Maka kalau kamu buat yang wajib-wajib saja, kamu masuk dalam syurga Allah. Tapi kalau kamu nak upgrade kamu punya kelas di dalam syurga, nak first class, nak business class, nak derajat yang tinggi, itu tergantung daripada amalan sunnah tuan-tuan. يقولون العلماء مثال ذلك مثال العمال في الشركة. العمل الذي تحدده الشركة عمل محدد معين. العمل الواجب على العمال، كل عامل له عمل تحدده الشركة. هذا العامل له راتب معين. الراتب هذا مثل الفرض
على الشركة. فالعمل إذا عمله العمل مثل الفرض، والأجرة الراتب فقط. لكن بعض العمال يعمل أعمال زيادة ليست واجبة عليه، فهذه الأعمال تحسن الشركة، إعلانات عن الشركة، عن جودة الشركة، عن سمعة الشركة، وهو يعمل إعلانات كبيرة جدا. هذه الأشياء ليست واجبة عليه، مثل الأشياء الجائزة، مثل الأشياء المندوبة. فبعد ذلك عندما يأتي توزيع الراتب يعطى كل العمال الراتب، وهو يعطى راتبه ويعطى بعد ذلك زيادة. والبقية كلهم ضمانين. لماذا تعطي زيادة؟ هو مثلنا، أنتم عملتم وزاد، عمل أشياء ليست واجبة عليه، عمل أشياء حسنت الشركة، حسنت سمعة الشركة، لهذا أعطيناه زيادة عليكم لأنه عمل أكثر منكم. Jadi hadirin ada yang bahagia rahmatullah. Perumpamannya kata Tuan Syekh adalah seumpama kita kalau bekerja dalam sebuah syarikat atau sebuah perusahaan atau sebuah kilang, tuan-tuan. Maka hadirin hadirat bekerja menghadiri jam waktu kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang tu 8.5 itu saya tak jawab, tidak tahu 8.5 itu ada ibaratnya jadwal kerja yang wajib. Kalau diumpamakan seperti perintah Allah SWT pada kita, salat 5 waktu yang wajib, perkara-perkara yang wajib saja. Hadirin hadirat yang bagi rahmatullah, adapun kita OT, overtime, ataupun kita buat kerja tambahan contoh dia, kita mempromosikan syarikat kita dalam Facebook kita promosikan apa namanya itu, syarikat itu kasus dan lain-lain, dia promosikan, padahal syarikat tak wajibkan pun. Bukan tanggungjawab dalam kerja, tapi dia sendiri yang buat sendiri macam tu, kan? Nah, ini ibaratnya amalan sunnah, tuan-tuan. Nah, hadirin hadirat, gaji pokok yang semua pekerja yang ada di syarikat itu akan dapat, itu ibaratnya syurganya Allah, masuk ke dalam syurga Allah SWT. Hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah. Apabila para pekerja menghadiri kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, maka ujung bulan dia akan dapat tak dia punya gaji ini. Kalau kamu padahal dia tak buat benda lain, dia buat benda yang wajib aja, kan cari kata-kata ya kewajiban kamu masuk pukul 8 sampai pukul 5. Kamu punya kerja yang penting buatkan kursi. Kalau nak borak ataupun lantak kau boleh punya hadir betul. Kalau ada syarikat macam tu lah tuan-tuan, saya tak ada kan. Mereka kan sebagian agensi ada lah tuan-tuan. Yang penting dia buat kewajipan dia, apa yang syarat-syarat yang cukup lah. Ujung bulan kamu tinggal terima gaji kamu, gaji pokok, cukup, masalah. Tapi ada kata ada orang dia masuk pukul 8 pagi, tapi dia balik pukul 10, padahal dia dah boleh balik pukul 5. Asal tak nak balik, saya tak nak balik pukul 5, saya nak sampai pukul 10. Dia kerja OT, tuan-tuan. Yang OT itu ibaratnya sunnah. Dia ibaratnya sunnah. Tapi nanti di akhir bulan, tuan-tuan, kita akan tengok atau banyak tak tengok. Kita masuk pukul 8 dan pukul 5, kita dapat gaji 1.700. Member kita dapat gaji 2.700. Kita pun bekerja bos. Ini tidak adil, bos. Bos pilih kasih. Mentang-mentang saya lelaki, saya bukan perempuan, dia perempuan, bos kasih dia lebih. Bro, bukan pasal dia perempuan dah. Kau balik kerja pukul berapa? Dia balik kerja pukul berapa? Dia hati. Dia buat benda sunnah, betul tak? Begitulah juga nanti di hari akhirat. Kalau nanti di hari akhirat, memang kita tahu, saya kan solat 5 waktu. Saya pun pergi haji juga, ya Allah. Saya begini. Tapi kenapa derajat dia lagi tinggi daripada saya, ya Allah? Jangan salahkan Allah, salahkan diri kamu. Kamu kan buat benda yang wajib aja. Ini member ni bukan buat benda yang wajib aja, dan buat benda-benda sunnah, tuan-tuan. Banyak perkara-perkara sunnah. Makanya derajat dia lebih tinggi daripada kamu di hari akhirat nanti. Kamu masuk syurga pun alhamdulillah, tuan-tuan, daripada kita dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah umpamanya seperti itu. Allah sallallahu alaihi wasallam في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم أفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله فعل الواجبات ترك الحرام. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidaklah seseorang hamba itu mendekatkan diri kepada aku seperti mana hebatnya seseorang mendekatkan diri dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah yang diwajibkan ke atasnya. Hadirin hadirat, dalam hadis ini nak bagi tahu kepada kita perkara yang paling mendekatkan ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah yang paling afdal adalah melaksanakan yang wajib. Tak ada benda yang lebih afdal daripada amalan-amalan wajib tersebut. Amalan wajib adalah yang paling afdal.
yaitu apa dia? Tunaikan segala yang wajib, jauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم قال الغزالي ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ولا يزال يعني يستمر أي تدل على الاستمرار من أخوات كان في اللغة العربية ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال الشيخ محمد نووي الجاوي في الشرح لماذا النوافل سبب المحبة وليس الفرائض سبب المحبة؟ ما هو السبب في ذلك؟ يقول رحمه الله تعالى الإنسان يفعل الواجبات ويترك المحرمات خوفا من العقاب فقط. قد يكون هكذا يفعل ذلك خوفا من العقاب، ولكن لماذا يؤدي النوافل؟ مبالغة في الخدمة، مبالغة في خدمة ربه، مبالغة في التقرب، فصارت النوافل هي سبب المحبة وليست الفرائض لأنها واجبة عليك. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Allah juga berfirman, wala yazalul abdu, senantiasalah seseorang hamba itu. Wala yazalu, kalau budak-budak madrasah pelajari ada tuan syekh, ini adalah min ikhwan min akhwat kana. Karena kalau isma orang sebut apa? Kenapa itu? Coba kan jadi maksudnya istimrar. Dan senantiasalah seseorang hamba itu terus tak bosan-bosan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia selesai tunaikan yang fardu, dia terus tak bosan lagi. Bentuknya tak pandang lagi, masih seronok lagi nak ibadah. Dia laksanakan dengan amalan-amalan sunnah. Natijahnya Allah akan sayang kepada hamba tersebut. Tuan-tuan yang bahagia rahimakumullah, nak dekatkan diri kepada Allah yang paling afdal adalah tunaikan yang wajib. Tapi bila kamu dah tunaikan yang wajib, kamu tidak merasa cukup dengan yang wajib, kamu berterusan terus tambah amalan sunnah, nantinya kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sunnah. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani yang mensyarahkan kitab Bidayatul Hidayah ini rahimahullah, dia mengatakan kenapa di dalam agama kita tidak menyebutkan melaksanakan perintah Allah yang wajib penyebab kamu dicintai oleh Allah. Kenapa? Tapi Allah dalam agama bagi tahu penyebab kamu disayang oleh Allah dan kamu melaksanakan amalan sunnah setelah melakukan ibadah yang wajib. Kenapa tuan-tuan? Kenapa amalan fardu tidak dijadikan penyebab kita dicintai oleh Allah, tapi amalan sunnah yang menyebabkan kita disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana kata Imam Nawawi, biasanya orang melaksanakan sembahyang fardu, melaksanakan perintah-perintah yang fardu yang wajib adalah kerana apa? Kerana dia takut kena siksa, dia takut kena azab macam tu. Tapi kalau orang melaksanakan ibadah sunnah, bukan kerana dia buat benda sunnah tu, bukan kerana dia takut kena azab. Memang kalau kita tak buat sunnah, tuan-tuan tak pakai siwak, memang kita masuk neraka. Tak ada kan? Tuan-tuan tak semai sunnah bakti ikat nanti. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mati ikat dan sampai rumah, memang kita masuk neraka. Tidak. Tak ada larangan nak buat, tak wajib nak buat, tak buat. Orang yang biasanya melaksanakan amalan sunnah kerana apa? Kerana dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubalaghah fil khidmah. Dia betul-betul memang betul-betul nak persembahan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib biasanya tujuannya apa dia? Supaya tak disiksa di dalam neraka Allah. Biasanya seperti itu. Kerana itulah amalan sunnah bila dikerjakan, dia akan menatijahkan kita akan disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. على طريق العلم بالخصوص ينتبهون لألفاظ الحديث. الحديث يقول حتى أحبه، لم يقل في الحديث حتى يحبني. ما هو الأبلغ؟ أبلغ أن تحب الله أو أن يحبك الله؟ هو الأكثر من حيث المعنى، والأفضل من حيث أنت تحب الله أو الله سبحانه وتعالى يحبك. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, khususnya para penuntut ilmu agama, madrasah khususnya, perhatikan lafaz daripada hadis Nabi SAW. Apabila orang senantiasa berkekalan melaksanakan perintah fardu dan dia tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, natijahnya kata Allah SWT, sehingga natijahnya aku cinta pada hamba itu. Aku cinta. Allah SWT dalam hadis ini Allah tak sebut sehingga hamba itu cinta pada aku. Tapi Allah SWT berkata sehingga aku cinta pada dia. Mana antara dua kalimat ini? Kamu cinta Allah, Allah cinta kamu. Kamu cinta lebih kan? Kamu cinta Allah, Allah cinta kamu. Mana lebih top? Dua kalimat ini mana yang ablah, mana yang lebih sampai, lebih hebat dari maknanya?
Saya mencintai Allah. Allah mencintai saya. B. Mana lebih hebat? A ke B? B. Betul. Dalam hadis ini Allah pakai A ke B? Allah pakai B. Kalau kamu istiqamah terus buat yang fardu dan kamu buat amalan sunnah, kata Allah, bila selalu buat sunnah, aku cinta pada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya itu lapatnya tuan-tuan. فإذا أحبك الله ماذا يعطيك؟ Apabila Allah cinta dan sayang kat kamu, apa yang Allah akan bagi kat kamu? قال كنت سمعه الذي يسمع به. يقول ابن حجر معنى يحفظ سمعك من كل المعاصي. Yaitu bila kamu dan dicintai oleh Allah, Allah sebut dalam hadis ini, apabila aku sayang kat engkau, maka telinga kau aku yang jadi dengannya. Aku akan menjadi pendengaran kamu. Apa maksud Allah menjadi pendengaran kita? Hadirin hadirat, maksudnya kata Imam Ibn Hajar, telinga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa. Otomatik telinga kita ni kalau dengar orang mengumpat panas, akan mencocok-cocok. Kalau tak seronok, Allah jaga. وبصره الذي يبصر به قد يحفظ بصره من كل المعاصي. Dan kata Allah, kalau aku dah sayang pada hamba ini, akulah yang akan menjadi pandangan matanya yang ia melihat dengannya. Yang ini pandangan mata orang yang Allah sayang, Allah akan jaga daripada melihat benda-benda yang haram. وكذلك ولسانه الذي ينطق به يحفظ لسانه ويحفظ يده فلا تفعل معصية ويحفظ رجله فلا تمشي إلى معصية. Dan begitulah selanjutnya dalam hadis ini bagi tahu, akulah yang akan menjadi lidahnya yang dia berbicara dengannya, dan akulah yang menjadi tangannya yang dia bergerak dengannya, dan akulah yang menjadi kakinya yang dia bergerak dengannya. Ini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya tak akan membuat dosa, tangannya tak akan membuat dosa, kakinya tak akan membuat dosa. Kenapa dia boleh tak berbuat dosa? Karena Allah dah sayang kat dia. ولهذا يظهر العلماء من هذا الحديث قالوا من أسباب الحفظ من المعاصي إذا أردت ولدا، إذا أردت طلابا يحفظون المعاصي أن شدد عليهم بالنوافل. لا تجعله يترك الضحى، لا تجعله يترك الوتر، لا تجعله يترك القبلية والبعدية، لا يترك السنن، لا يترك الأوراد. إذا واظب عليها، وعلى المدرس يكون شديد في ذلك، يتابع يحفظ له أعضاءه من المعاصي. هكذا يقول المعنى الشيخ ابن حجر في شرحه الأربعين النووية. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahmatullah, karena itu para ulama yang diringkaskan diutarakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, dia mengatakan kalau kamu ingin memelihara diri kamu daripada dosa, mudah meninggalkan dosa, adalah hendaknya kamu istiqamah terus di dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tuan-tuan, kalau kita contoh zaman sekarang, kita alhamdulillah kita selalu buat sunnah. Anak-anak kita nakal betul. So ni buat dosa, gaji buat dosa, selalu buat maksiat. Kalau kamu ingin anak kamu terpelihara, terjaga daripada dosa dan daripada maksiat, hendaklah kamu pentingkan pada anak-anak kamu, tunaikan segala perintah Allah yang wajib, jangan tinggal salat lima waktu, dan beratkan mereka supaya selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah. Anak kamu dah semain doa belum? Suruh dia semain doa. Dia dah semain subuh, dah balik rumah, semain subuh, dah semain waktu dah, suruh dia semain doa. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, suruh dia buat amalan-amalan sunnah, tuan-tuan. Dan khususnya di budak-budak madrasah, budak-budak pondok-pondok ni, bagi cikgu-cikgu, bagi guru-guru, hendaknya memberatkan kepada muridnya jaga wirid. Banyak-banyak baca selawat, banyak-banyak baca wirid. Qabliyah mesti 4 rakaat, ba'diyah mesti 4 rakaat. Dijaga betul amalan-amalan sunnah. Kerana apabila anak-anak kamu, anak-anak murid kamu dan melaksanakan perintah yang wajib dan ditambahkan menjaga amalan-amalan sunnah nawafil, pasti mereka akan terpelihara daripada dosa. Karena itu salah satu penyebab supaya kita dan anak-anak kita terjaga daripada dosa adalah dengan kita menunaikan segala yang fardu dan jangan ditinggalkan amalan-amalan yang sunnah. Pentingnya amalan sunnah di situ. هذا عندما كنا ندرس في الرباط البيضاء كان عدد الطلاب في العطلة الصيفية يصل عدد الطلاب إلى 700. وفي غير العطلة يكون الطلاب بين 400 350 طالبا، عدد كبير. فكان موجود بعض الطلاب أتعب الإدارة كثير جدا، تقريبا قريب 20 طالب. هذا تعب المدير وتعب المرابي وتعب المدرسون. كتبوا أسماءهم للحي بن سعيد حفظه الله وطال في عمره. قال خلاص ما دام وصلتم بعد الجهد الشديد واتفق المدرسون واتفقت الإدارة أن الطلاب يسافر، لأنه لا يسمح بالعلم مؤذي. فقلت للمدرسين خلاص يسافر هؤلاء الطلاب إلا مدرس وحيد.
المدرس هذا لم يقبل، لكن كلهم قبلوا إلا أنت. فقال يا حبيب حسين هذا الرباط مثل المستشفى، المستشفى لا يدخله إلا المريض، والأربطة والمعاهد لا يدخلها إلا الطالب ليحتاج إلى إصلاح، يحتاج نصلحه ونربيه. إذا كان لا نقبل إلا الطالب المؤدب والطالب المحترم، ما هو وظيفة رئيس في المعاهد؟ أليست وظيفة رئيس إصلاح الطالب؟ قال نحن قد تعبنا في إصلاحهم، الإصلاح الآن عليك أن تصلحه، قال اتركهم لي، قال أعطني قلب. فجعل إلى هذا المدرس، وكان هذا المدرس قد خرج مع الدعوة والتبليغ وتعلم أسلوب التأثير، فأصبح هؤلاء الطلاب ملازمين لهذا الشيخ. فكل الحلقات توقفت الدراسة بالنسبة لهم، صار ملازم لهم يوقظهم قبل الفجر بساعة، ويراقبهم في التهجد، كل واحد يصلي 20 ركعة، وإذا انتهوا من درس الصباح يراقبهم في الضحى ليس ركعتين 8، والقبلية والبعدية والوتر 11. وصار مراقبة شديدة جدا عليهم في النوافل وفي الآداب، الأذكار بعد الصلاة مراقبة عليهم، لهم جماعة وحدهم ومتابعة بعدهم. شهرين فقط أفضل طلاب في المعهد، شهرين تغيروا تغيرا كاملا. ما الذي غيرهم؟ المحافظة على السنن والآداب والأخلاق، كل فعل الواجبات، ترك المحرمات، وحفظ سمعهم وبصرهم، والحمد لله كل هذا ببركة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تصلحه بالعصا، العصا ليست أسلوب الإصلاح. أسلوب الإصلاح عندما يصل النور إلى قلبه، إذا وصل النور إلى قلبه النور يصلح اوتوماتيك، يصلح قلبه ويصلح بصره يصلح سمعه ويصلح الطالب. اهدنا الصراط المستقيم، لا يحتاج بعد ذلك إلى متابعة. Ya hadirin hadirat yang bahagia rahimahullah, kunci kita ni dulu belajar adalah salah satu tempat dia belajar adalah di Rumah Fubaibah, namanya Pondok Rumah Fubaibah, yaitu di negara Yaman Utara, Kampung Baibah. Pondok Baibah itu waktu dia belajar dulu, guru besarnya atau mudirnya adalah Habib Hussein bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru dia Habib Hussein Al-Haddad. Amin. Jadi hadirin hadirat, jumlah murid belajar yang ada di pondok dia itu lebih kurang 350 orang, 400 orang. Tapi kalau masuk musim cuti panjang, kalau kan di Arab tuh, itu kan cuti panjang itu kan akhir tahun, Desember kan. Kalau di orang tuh cuti panjang di orang tuh biasanya apa dia? Musim panas, soif. Seperti juga biasa di negara kita, kalau musim cuti sekolah ujung tahun tuh kita akan anak terus camp ibadah, camp ilmu itu lah. Pesantren kilat, kalau kat itu bagi pesantren dapat keluar hidup pondok, itulah ada waktu cuti macam tu. Kalau kat negeri Arab ada juga camp-camp macam tu sebagai musim panas. Bila masuk musim panas tu lah boleh cecah pelajar sampai 700 orang, sampai 700 banyak tuan-tuan, 700 orang. Nah, jadi pada musim panas itu seperti mana kita tahu pelajar-pelajar yang datang ada budak-budak yang baik, ada budak-budak yang nakal, ada budak-budak yang macam-macam, mengukur pun ada kadang. Kalau kita buat camp cuti sekolah ada tahun tu budak-budak pondok, budak sekolah menengah kadang masuk, yang nakal-nakal pun ada tuan-tuan. Jadi dalam ramai-ramai 700 orang itu semua baik, alhamdulillah disiplin. Ada lebih kurang dalam 20 orang pelajar. 20 orang pelajar, mungkin budak-budak Tompang kan, bukan budak-budak Tompang, pelajar Tompang 20 orang ni. Dia punya perangai kantor betul. Ngaku ayun, pasti anda betul-betul nakal dia juga di program ini. Sampai menyebabkan pihak pengurusan pondok stres, tak mampu. Cikgu disiplin pun tak anggut. Yang pegang garam yang misal itu pun tak anggut. Nakal betul ni. Tak mengasaman. Akhirnya karena mereka dah ambil putus asa, tak boleh ni bahaya nanti mereka dah nakal, tak nak belajar nanti boleh menyebarkan virus-virus lain, merosak pelajar-pelajar baik-baik yang tuan. Maka mereka jumpa guru besar, jumpa Habib Hussein. Kemudian wahai Habib, kami pihak pengurusan nak laporkan ini ada 20 saja ni. Kami dah usaha semampu mungkin, tapi memang dia tak boleh ikut tertib. Disiplin tak ikut sembahyang 5 apa tak nak, sudah ada semua semua saya tak mau. Jadi macam mana Habib Hussein kalau kami minta izin, Habib Hussein izinkan kami keluarkanlah budak ni. Jangan terima budak ni. Offkan dia, pegang dia. Karena khawatir akan merosak pelajar-pelajar yang lain. Awak dah berusaha kata Habib Hussein, dah usaha Habib. Kami bagi nasihat, kami bagi ini semua takut juga. Baiklah kata Yusuf, kalau kamu semua rasa tak sanggup, saya ikutkan kamu lah. Hari kita mesyuarat kata Yusuf, mesyuarat kumpulkan semua guru-guru. Akhirnya semua guru mencapai sepakat. Satu kata, keluarkan budak 20 orang yang nakal-nakal ni.
kasih keluar, tendang dia, halau dia terus. Tapi ketika nak putuskan jawapan, satu orang tunggu, satu orang ustaz ngajak datang. Habib tak izin, dia apa dia? Saya ada usul, boleh? Tak boleh. Habib, kalau saya tak setuju mereka dihalau, dikeluarkan daripada madrasah. Kamu tak setuju, kata Habib Hussein. Yang lain semua setuju. Apa pasal kau seorang tak setuju? Kata Habib Hussein tanya kepada ustaz tu, kepada mudaris tersebut. Asal kau tak setuju? Habib, pondok, madrasah, rumah dibina, dia sama macam dibinanya hospital, rumah-rumah sakit. Rumah sakit itu, yang masuk rumah sakit itu orang sihat ke orang sakit? Orang sihat tak masuk rumah sakit dia. Nah, walaupun dia kalau baik perlu hotel 5 bintang, betul lah tu. Walaupun bilik first class kat hospital, tak masuk tu. Nah, walaupun masuk hospital, aku masuk apa? Orang lagi ada hotel 5 bintang banyak. Semua tu banyak. Maksudnya betul lah tuan-tuan. Yang masuk hospital dia orang sakit dia. Kerana itulah hospital dibina untuk merawat orang-orang sakit. Tapi kalau hospital tak nak terima orang sakit, buat apa bangun hospital? Aku nak orang yang boleh sembuh je, orang yang sihat-sihat masuk hospital. Tapi buat apa kau bangun hospital? Hospital tu dibina untuk merawat orang-orang sakit. Begitu pula lah wahai Habib. Seperti mana Habib pun tahu, pondok kita, madrasah, mana-mana madrasah dibina dengan tujuan untuk memperbaiki orang yang imannya sakit, jiwanya sakit, akhlaknya sakit. Ini tugas pondok. Kalau kita dapat persakit pelajar-pelajar yang berpenyakit, tiba-tiba kita buang dan kita hanya nak yang baik-baik je. Aku hanya nak murid-murid yang muadab, murid-murid yang baik, yang first class, yang pandai-pandai, yang akurat macam Masya Allah, untuk bicara sebasan saja. Buat apa orang madrasah? Yang madrasah itu salah satu fungsinya adalah untuk memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki iman-iman mereka. Hadirin, kebetulan si Tok Ustaz ini, Ustaz yang bagi usul ini, dia dah biasa bercampur dengan jemaah tabligh. Jemaah tabligh kan biasa, jangan kata budak nakal, jangan nakal. Orang mabuk, orang tabligh biasa dia jumpa tuan-tuan. Yang nak nakal orang tabligh biasa lah, wah, biasa boleh tackle hati. Dia dah berpengalaman dalam bab tu, so dia ada keahlian macam mana nak tackle budak-budak nakal. Kata Habib Hussein, kau tak setuju? Okey, tak apa. Saya setuju, kata Habib Hussein, untuk tidak mengeluarkan mereka. Tapi guru-guru yang lain semua dah angkat tangan. Mereka dah serik, dah tak tahan dah. Mereka dah tak sanggup lagi nak didik 20 orang budak nakal ni. Kalau macam tu kau aja ambil tanggungjawab, sanggup? Ya akhir Habib, saya terima tanggungjawab itu. Biarkan 20 orang tu di bawah tanggungan saya, kata Habib, kata guru tersebut pada Habib Hussein. Akhirnya setelah daripada pusat itu dibuat, tak jadi keluar 20 orang budak. 20 orang budak ini memang dikhususkan hanya di bawah tarbiyah, di bawah pantauan cikgu yang tak benarkan dia dikeluarkan, teman-teman. Jadi apa yang dibuat? Biasanya kan ada jadwal pagi, jadwal petang kelas. Ini budak-budak nakal ni, jadwal pagi tak payah hadir. Kau tak payah masuk kelas. Kau ikut cikgu ni je. Apa cikgu tu suruh buat, kau buat je. Apa cikgu suruh buat, buat. Apa yang dibuat oleh cikgu suruh buat. Ini budak 20 orang ni akan dikejut sebelum subuh 1 jam. Azan subuh jam 6, jam 5.30, budak tidak bangun 4.30. Yang lain mungkin 10 minit setelah saya bangun. Ini 1 jam dah kena gembat. Bangun, bangun semua bangun. Wajib tahajud semua. Tak yang nakal-nakal semua tahajud, semua orang 20 rakaat. Wajib 20 orang pada tarawih tu tuan. Bukan sudah Ramadan ni hari biasa. 20 rakaat macam tarawih. Itulah disebut tarawih hari-hari tahajud. Wajib tahan apa siap. Tapi di semua agama. Yang nakal-nakal ni terpaksa bangun awal nak supaya tarawih itu hari itu. Sembahyang tahajud 20 rakaat. Ia dah settle tak ada. Lepas semua wajib baca wirid lagi. Wajib baca wirid ni. Wirid tu baca wirid, baca wirid, baca wirid ni. Dah selesai waktu pagi pula, waktu pagi orang-orang lain dah masuk kelas. Oh jangan masuk kelas. Kau semain duha. Duha bukan 2 rakaat, 8 rakaat. Panjang. Gasak terus main sunat ini, semain sunat itu, wirid ni, wirid itu, wirid ni, wirid itu. Belajar pun yang wajib-wajib lagi. Mungkin satu hari satu jadwal belajar. Yang lain wirid, wirid, semayang, zikir, selawat. Tuan-tuan tahu apa terjadi? 2 bulan. 2 bulan berlalu tuan-tuan. Berubah ini 20 yang mampu yang jadi paling hebat dalam madrasah tuan-tuan. Paling berat, paling baik, paling sopan, paling luar biasa. Hadirin, apa yang merubah kebobrokan mereka ini adalah nur, cahaya daripada sunnah Nabi Muhammad. Cahaya daripada amalan nawafil, amalan sembahyang sunat, amalan wirid, amalan zikir tuan-tuan. Ini yang mampu merubah tuan-tuan. Tapi kalau kita nak merubah orang pakai rotan, sehebat mana rotan boleh rubah tuan-tuan. Waktu itu rotan dia boleh berubah sekali lagi, besok kan datang balik tuan-tuan. Tapi kalau kita rubah dengan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi itu ada cahaya. Cahaya ini yang merubah kerosakan, kejahatan yang ada di dalam jiwa mereka.
نكتفي بهذا ونحث أنفسنا ونحث أولادنا طلابنا بل نحثهم على المواظبة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه، ربى بها صحابته، وما دام أن النبي ربى بها كبار الصحابة الذين قلوبهم طاهرة فنحن نحتاج إليها أولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما كتبه العلماء وما كتبه الصالحون جميعا وبما كتبه الإمام الغزالي خصوصا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Dan memadai kita pada malam ini hadirin hadirat, dan kita memberikan anjuran kepada hadirin hadirat untuk selalu menggalakkan anak-anak kita, murid-murid kita semua, jiran tetangga kita untuk agar selalu berpegang teguh, berterusan, beristiqamah mengerjakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirip-mirip Nabi, sunat Nabi sallallahu kita ajak mereka berpegang teguh terus istiqamah dengan sunnah-sunnah ini. Karena dengan sunnah-sunnah inilah baginda Nabi sallallahu telah mentarbiyah masyarakat baginda. Dengan sunnah-sunnah inilah baginda telah mentarbiyah pembesar-pembesar para sahabat. Kalau para sahabat yang hati mereka suci, murni, lurus, indah, wangi, ditarbiyah oleh Nabi SAW dengan sunnah-sunnah baginda Nabi, apatah lagi kita yang begitu kotor, yang nakal, yang hidup di akhir zaman penuh fitnah, lebih patut dan lebih sangat berhajat kepada ditarbiyah oleh sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita akan segala apa yang telah jadi tulisan karya para ulama-ulama dan kitab mereka, dan Allah memberikan keberkatan kepada kita di dalam karya yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al-mawjudu fi kulli zaman, la ilaha illallah, al-ma'budu fi kulli makan, la ilaha illallah, al-madhkuru fi kulli lisan, la ilaha illallah, al-ma'bud
وقد